Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang panas yang sedang hangat diperkatakan di Sabah, yaitu Barisan Nasional Sabah sedang mencari sekutu untuk pilihan raya negeri yang akan datang. Nampaknya mereka tidak mahu bertanding secara solo dan sedang berkira-kira untuk bekerja sama dengan parti-parti lain. Persoalannya, siapa yang bakal jadi sekutu BN Sabah kali ini? Dan adakah strategi ini akan memperkukuhkan kedudukan mereka atau sebenarnya boleh makan tuan? Kita akan bongkar semua fakta, analisis, dan juga persoalan kontroversi di dalam video kali ini. Jadi, jangan kemana-mana. Baiklah, kalau kita lihat kenyataan terbaru daripada Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, beliau sendiri mengakui bahwa Barisan Nasional Sabah tidak mungkin bertanding sendirian dalam PRN yang akan datang nanti. Katanya mereka mahu memastikan bahwa UMNO dan BN tetap berada di landasan yang kuat dan menjadi parti dominan di Sabah. Tapi dengan siapa BN mau bekerja sama? Bung Mokhtar tidak mahu dedahkan lagi, tapi katanya perbincangan sedang berjalan dan mereka berada di landasan yang betul. Menariknya, beliau juga menyatakan bahwa UMNO Sabah telah mengenal pasti beberapa kerusi yang mereka akan bertanding. Namun pengagihan kerusi masih dalam perbincangan dan belum dimuktamadkan di peringkat nasional. Kalau kita tengok balik sejarah, Sabah memang terkenal dengan lanskap politik yang sangatlah dinamik. Kadang-kadang kawan boleh menjadi lawan, dan kadang-kadang lawan pula boleh menjadi kawan. Jadi strategi BN Sabah kali ini amatlah penting, sebab salah langkah boleh merugikan mereka di dalam PRN nanti. Satu lagi isu yang menarik ialah mengenai autonomi UMNO Sabah dalam menentukan kerusi yang akan ditandingi. Katanya, walaupun UMNO Sabah ada autonomi, keputusan tetap perlu dibincangkan dengan pucuk pimpinan pusat sebelum dibawa ke peringkat negeri. Disinilah persoalannya. Sejauh mana autonomi yang diberikan kepada UMNO Sabah ini benar-benar bebas? Adakah ia sekadar simbolik ataupun memang ada kuasa sebenar? Sebab kalau kita lihat sebelum ini, keputusan besar dalam UMNO selalunya ditentukan di peringkat pusat dan bukan di peringkat negeri. Sekarang ini kita berbalik kepada satu persoalan yang sangat menarik. Adakah BN Sabah sedang cuba memancing rakan-rakan lama seperti GRS untuk kembali bergabung? Sebab sebelum ini Bung Mokhtar sendiri menegaskan bahwa beliau tidak mahu bekerja sama dengan gabungan rakyat Sabah GRS. Tapi kalau kita tengok politik Sabah ini, segalanya ada kemungkinan dan tidak mustahil ada strategi tersembunyi di sebalik tabir yang sedang dimainkan. Apa yang lebih menarik, Warisan pula menegaskan bahwa mereka akan bertanding secara solo dalam PRN ini. Timbalan Presiden Warisan, Datuk Daryl Leiking, menafikan sebarang kerjasama politik dengan Barisan Nasional. Katanya, Warisan tidak pernah mengadakan perbincangan rasmi dengan mana-mana parti lain mengenai pakatan pilihan raya. Presiden mereka, Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal, juga menolak spekulasi bahwa Warisan akan membentuk gabungan dengan mana-mana parti lain. Jadi, kalau Warisan bertanding solo, Barisan Nasional pun sedang mencari sekutu, dan GRS juga masih di dalam dilema. Siapa sebenarnya yang akan menjadi kingmaker dalam PRN Sabah nanti? Kalau kita lihat sejarah pilihan raya Sabah, parti-parti kecil dan calon bebas kadang-kadang boleh menjadi penentu dalam pembentukan kerajaan negeri. Tidak mustahil kali ini perkara yang sama juga akan berulang balik dan akan berlaku kembali.
Bayangkan kalau tiada mana-mana gabungan yang mendapat majoriti jelas. Adakah kita akan melihat satu lagi episode lompat parti seperti yang berlaku sebelum ini? Sabah memang terkenal dengan politik yang penuh dengan kejutan. Dan satu lagi perkara yang perlu kita pikirkan, sejauh manakah isu-isu tempatan akan mempengaruhi PRN kali ini? Rakyat Sabah pastinya akan melihat sejauh mana parti-parti ini memberi perhatian kepada isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, hak tanah adat, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Kalau parti-parti ini terlalu sibuk bermain dengan strategi politik tanpa mengambil kira keperluan rakyat, jangan terkejut kalau keputusan PRN nanti tidak seperti yang mereka jangkakan. Sekarang ini mari kita bincang bersama-sama. Adakah Barisan Nasional Sabah membuat keputusan yang betul dengan tidak bertanding solo? Adakah Warisan mengambil langkah yang tepat dengan bergerak sendirian? Dan apakah peranan GRS dalam permainan politik kali ini? Adakah mereka akan menjadi sekutu yang akan menentukan siapa yang berkuasa selepas PRN, atau mungkinkah kita akan melihat perpecahan undi yang akhirnya menguntungkan pihak lain? Macam biasa, politik Sabah ini penuh dengan plot twist. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam masa beberapa bulan lagi, tetapi yang pasti PRN kali ini akan jadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Sabah. Jadi kalau Anda ada pendapat ataupun teori Anda sendiri, jangan lupa untuk kongsikan bersama-sama kami di ruangan komen di bawah. Kami ingin dengar apa yang Anda pikirkan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents via MY supaya Anda tidak terlepas video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua kerana telah menonton.